Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini hari pertama kita menyambut bulan Ramadan, hari pertama kita berpuasa. Diharapkan anda semua di luar sana pagi tadi dah bersahur dan kita teruskan amalan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini sehinggalah 1 Syawal. Tiba. Kita baru 1 Ramadan sudah sebut 1 Syawal, dah tak sabar-sabar betul. Baik, anda memulakan tugas hari ini, diharapkan agar semuanya dipermudahkan. Paling penting jangan rasa malas-malas, penat-penat, tak logik. Sebab baru pukul berapa ni kan. Okey, kita harapkan agar semuanya dapat dipermudahkan dan insya-Allah hari ini kemeriahan bulan Ramadan itu akan dapat kita lihat dan bersama juga kita terus tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita nantikanlah banyak berita-berita menarik yang kami akan bawakan kepada anda. Antara yang menjadi tumpuan saya ketika ini adalah berkaitan tentang seorang Tauki Bakery. Yang mana bermula daripada kecil-kecilan sehinggalah berjaya mencecah pendapatan lebih kurang dalam RM4,000 sebulan, dan difahamkan beliau ini mula-mula tu hanyalah sekadar mahu membantu suami saja. Suaminya bekerja sebagai kerani sebenarnya, tetapi akhirnya daripada kecil-kecilan tu, niat yang kecil tu menjadi besar dan alhamdulillah beliau kini memiliki sebuah ataupun kita panggil sebagai kedai bakery yang dibina bersebelahan dengan rumah beliau. Ini adalah kisah berkaitan tentang Nur Azrina Zakaria di Gua Musang, Kelantan yang berusia 55 tahun. Usia tidak menafikan tentang semangat untuk memperbaiki diri dan juga meningkatkan sosioekonomi keluarga. Beliau ini ketika ini telah menghasilkan lebih daripada 21 jenis pastry seperti roti siput, roti kacang merah dan pelbagai lagi, dan difahamkan juga untuk perayaan kali ini, biskut raya pastinya antara menjadi pilihan beliau untuk menghasilkan, dan saya percaya juga ramai sudah pun menempah awal-awal ni. Biasanya perempuan biasalah dah sebelum awal-awal puasa kita dah rancang dah kan? apakah antara kuih-kuih raya yang akan disediakan sebagai jamuan di pagi raya nanti kan. Baik, itu satu berita daripada portal bernama.com. Yang keduanya berkaitan dengan kadar zakat fitrah. Jadi kadar minimum untuk zakat fitrah di negeri Pahang tahun ini telah pun ditetapkan minimum RM7, namun umat Islam di negeri ini digalakkan untuk menunaikan kewajipan itu dan membayar lebih, iaitu antara RM14 ataupun RM21 mengikut beras yang digunakan ataupun mengikut beras yang dimakan di rumah lah. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, Datuk Ahmad Hairi Hussein berkata kali ini pertama kali Pahang melaksanakan galakan membayar cukai fitrah mengikut harga beras yang dimakan, dan kadar itu juga telah dirujuk kepada Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarat Negeri Pahang, selain juga dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku Ketua Agama. Jadi kadar pilihan ini bukanlah satu kemestian kerana kadar minimum diwajibkan masih RM7, tetapi bagi yang berkemampuan untuk membayar digalakkan untuk membayar lebih lah RM14 untuk dan zakat fitrah ini anda boleh mula untuk membuat pembayaran bermula daripada hari ini. Ada sebaik-baiknya lagi awal lagi baguslah supaya kita tidak terlupa dan merupakan satu kewajipan dibebankan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Dan salah satu juga saya difahamkan sebaiknya kalau kita bayar zakat fitrah ini kita bayar di kawasan ataupun negeri kita mencari sumber rezeki. Itulah yang terbaiknya. Baik, selain daripada itu juga ini berkaitan tentang perubahan waktu operasi hasil sepanjang Ramadan. Hasil ini hasil atau panjangnya lembaga hasil dalam negeri, lembaga yang sering ditakuti katanya. Ianya ketika bulan Ramadan ini akan beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 4.30 petang pada hari Isnin sehingga hari Jumaat, kecuali bagi negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Dan saya difahamkan juga berkaitan tentang waktu operasi ini bagi 4 negeri tersebut pula yang saya sebutkan tadi, yang dikecualikan tersebut, mereka akan negeri-negeri ini akan beroperasi pada jam 8 pagi hingga 3 petang. Dan saya difahamkan bahawa masa ini kaunter-kaunter hasil di seluruh negeri sedang sesak, memandangkan kerana ada pengemas-kinian dilakukan untuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan dan juga bantuan kepada warga emas. Dan difahamkan juga untuk semua yang bercita-cita ataupun mahu untuk ke kaunter hasil ini, buatlah jadual yang sebaiknya dan jangan berpusu-pusu sangat. Maksudnya sebab sekarang inilah kita COVID-19 tu masih lagi ada. Kalau pergi di tempat-tempat seperti itu, kalau boleh pakailah pelitup muka dan sentiasa mengekalkan jarak jugalah, sebab itu adalah kebiasaan yang sepatutnya kita biasakan walaupun telah pun jadi kita jangan leka kerana penyakit itu masih lagi berkeliaran kan. Jadi selain daripada itu, kepada anda di luar sana yang ingin menghantarkan apa-apa cadangan ataupun ingin menghantarkan email kepada kami bolehlah lakukan ke akm-bernama tv@gmail.com. Kita
kita akan baca dan insyaAllah mungkin ada yang akan balas juga email anda jika dihantar ke kami. Pasti akan balas. Sangat rajin. InsyaAllah, manalah tahu baik, kan. Kita nak teruskan juga menyaksikan apakah ramalan cuaca untuk hari ini. Seterusnya kita langsung bersama dengan rakan tugas dari Bilik Berita. Silakan. Salam hormat dan salam Malaysia. Madani dari Bilik Berita akan dimulakan dengan laporan ini. Karya Masjid Ibn Sina di Taman Tasik Titi Wangsa di Ibu Negara tidak sempat untuk menunaikan solat sunat tarawih pertama malam tadi apabila 90% ruang masjid itu musnah dalam kebakaran kira-kira 7 malam tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur ketika dihubungi bernama berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 7.10 petang sebelum tiba di tempat kejadian pada 7.17 malam. Sebanyak 3 jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Setapak, BBP Jalan Tun Razak dan BBP Hang Tuah dengan kekuatan 21 anggota bergegas ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan. Kebakaran melibatkan ruang solat di dalam masjid dengan anggaran kemusnahan sebanyak 90%. Kebakaran dapat dikawal pada 7.27 malam dan berjaya dipadamkan sepenuhnya pada 9.30 malam tadi. Semasa kejadian, tiada jemaah masjid, manakala punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. 5 individu nyaris maut selepas 2 pokok tumbang menghempap 2 kereta akibat hujan lebat dan ribut berampiran susur keluar Jalan Ipoh ke Rawang, Selangor petang semalam. 5 mangsa warga tempatan itu terdiri daripada lelaki masing-masing berumur 12, 15 dan 48 tahun serta 2 wanita berusia 44 dan 48 tahun. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Morni Mamat berkata, kesemua 5 mangsa tersebut berjaya dikeluarkan daripada kenderaan dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Bomba menerima panggilan kecemasan pada 6.07 petang dan mendapati 2 pokok tumbang di lokasi kejadian. Jelas beliau terdapat 3 penumpang di dalam sebuah kereta Pro 2 Alza, manakala 2 penumpang lain terperangkap di dalam sebuah kereta Honda CR-V. Pihak bomba mengambil masa 10 minit bagi membantu mengeluarkan kesemua mangsa. Menurutnya, bomba juga menerima laporan beberapa pokok tumbang pada 6.15 petang di Jalan Hang Lekir, Kuala Kubu Baru yang menghalang laluan kenderaan. Katanya tiada mangsa terlibat dilaporkan dan bomba mengambil masa 20 minit bagi mengalihkan dahan pokok yang menghalang laluan kenderaan. Amerika Syarikat percaya letupan saluran paip gas Nord Stream di lautan Baltik adalah disebabkan oleh perbuatan sabotaj. Jurucakap Keselamatan Negara White House, John Kirby berkata, pada Rabu, AS membuat kesimpulan itu berdasarkan 3 siasatan yang dijalankan ke atas 2 letupan itu oleh 3 rakan sekutunya. Menurutnya, ketiga-tiga siasatan itu yang dijalankan secara berasingan masih berterusan tanpa sebarang tempoh masa ditetapkan. Namun beliau menafikan sekeras-kerasnya sebarang penglibatan AS dalam letupan Nord Stream. Saluran paip Nord Stream 1 dan 2 yang menghubungkan Rusia dan Jerman di bawah Laut Baltik telah dilanda beberapa siri letupan yang tidak dapat dijelaskan pada September tahun lalu. Denmark, Jerman dan Sweden telah menjalankan siasatan mereka sendiri terhadap letupan itu. Penyiasat Sweden dan Eropah lain berkata, serangan itu dilakukan dengan sengaja tetapi mereka tidak menyatakan siapa yang mereka fikir bertanggungjawab. Moskow tanpa memberikan bukti telah menyalahkan letupan atas sabotaj barat. Sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.
Baik, bulan Ramadan pastinya bulan yang saya kira semua orang bermurah hati, bermurah hati kepada orang lain, kepada diri sendiri pun bermurah hati. Walaupun kadang-kadang tu kan macam poket tu macam ada tak ada kan. Tapi antara bulan-bulan di mana mungkin kita ada merasakan sesuatu keseronokan, terutama sekali bila kita nak berbuka puasa tu, mulalah nafsu yang membuat-buat untuk kita. Saya dah fikir dah menu untuk petang ni. Dia macam menu wajib tu semua nak hari kita pertama. Separuh hari pun belum lagi puasa hari ni dia dah mula dah. Okey. Apa dia nak makan untuk buka puasa nanti. Tak apa, hari ni saya akan dinasihati oleh seseorang yang lebih layak untuk menasihati saya, bukan tentang perkara mengawal. Dan kami semua sebenarnya. Dan kami semua. Itu soal kawal pembelajaran di bulan Ramadan. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noh, merupakan Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademik Pengajian Islam dari Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah breakfast? Soalan jawab tu. Soalan trick question ke tu pagi-pagi, Ashraf? Baik. Doktor, terima kasih untuk bersama kami pada pagi ini. Kita nak berbincang mengenai inilah bagaimana kita boleh mengawal perbelanjaan kita di bulan Ramadan ini. Memang antara yang digalakkan sewaktu kita berpuasa adalah untuk kita mengawal nafsu kan. Jadi tapi di sebaliknya, bila kita pergi ke bazar-bazar Ramadan tu, mulalah kita punya inilah nak beli macam-macam, nak berbelanja macam-macam untuk kita mengawal tu. Jadi apakah mungkin antara nasihat ataupun nasihat awal ni kan, supaya sebelum petang ni bermula, nasihat awal berkata tentang perbelanjaan untuk mengawal nafsu makan, khususnya di bulan ni lah. Okay. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Dini dan juga kan Cik Fasha Okay, insya-Allah. Pertama sekali, kalau ditanya tentang Ramadan ini, bila kita berpuasa itu memang kita lapar lah. Dan manusia ni bila lapar, memang dia nak makan. Itu benda yang biasa, normal setiap manusia. Jadi kalau kita pergi bazar tu memang lah bazar namanya kan. Kedai tu begitu banyak, menarik. Kadang-kadang kalau hari tak puasa tak nak kita beli pun. Tapi bila hari puasa lah akan tergerak, tertarik walaupun poketnya kosong. Itu dia kita punya bahasa kan. Jadi kalau nak mudah cerita, tak payah pergi langsung. itu lagi mudahlah. Tapi tak mungkin kan kita nak pergi kan suasana kita kan sekali dan sebagainya. Baiklah. So di sini kita akan tengok balik pada asas lah. Jadi bila kita berpuasa itu, puasa tu sendiri adalah merupakan kita menahan keinginan kita yang normal, makan, bergaul dan sebagainya. Jadi bila kita berpuasa, memang matlamatnya itu adalah untuk menahan lapar sebab automatik. Kalau dibuat kajian pun, bila kita lapar ini, keinginan lain pun dia akan kurang. Utamanya pada yang tidak baik lah. Tidak akan jadi lemah benda-benda itu. Walaupun akan makan pada maghrib. Cuma kalau kita berpuasa, tapi kita cuma adjust kita punya waktu makan saja. Biasa kita makan pagi, tengah hari, malam. Itu yang normal lah. Yang tak normal mungkinlah pagi, pukul 10, tengah hari, pukul 5. Cakap macam saya lah tu. Okay. Tapi kalau puasa, kita makan sahur. Sahur pun patutnya sedikit. Tidak ada kawan-kawan kita yang makannya 3 pinggan kita kena sahur. Itu pun tak bagus kan. Makannya sedikit dan juga buka puasa pun sedikit untuk beri tenaga kita boleh berqiyam ataupun bertarawih. Tapi kalau kita makan, cuma kita makan sebelum subuh banyak sahur. Lepas buka banyak, pamuri banyak. Jadi kita bukan berpuasa secara sebenarnya, kita cuma adjust kita punya makan sahaja. Oleh demikian, puasa itu matlamatnya memang untuk kita ini mengurangkan makan agar lebihkan kita punya keringanan anggota untuk ibadat dan juga melemahkan kita punya nafsu. Itu di antara sebab. Jadi kalau kita pergi ke bazar Ramadan, boleh pergi silakan. Kita juga memikirkan menolong rakan-rakan kita yang berniaga. Betul. Tolong kawan-kawan kita kan. Kita pun alhamdulillah dah pasca pandemik sebagainya. Namun kita juga kena memastikan yang kalau apa yang kita beli itu at least habis. Memang kita nak tengah lapar semua kita nak. Ni nak, tu nak. Kalau ada 10 kedai semua kita akan beli walaupun sedikit. Tapi kalau kita fikirkan lebih lanjut, elok kita beli apa yang kita rasa boleh dihabiskan. Dan kita tahu kemampuan kita. Kita tahu kita makan nasi, macam bayar saya lah, mungkin Dini masih lagi muda kan. Kita makan nasi, lauk dan mungkin dengan air. Kuih pun agak sedikit kalau kita makan pun. Jadi itulah kita punya portion yang kita boleh beli. Kerana apa? Kita yakin dah bertahun-tahun kita puasa, setakat ni memang akan berlebih. Jaranglah kalau kita buka puasa ramai-ramai tu habis semuanya. Betul. Kalau simpan pun esoknya akan buang juga. Jadi itu kita punya
experience kan. Betul, itu walaupun setiap tahun dah melalui tapi setiap tahun tu juga akan berlaku juga dalam hal sama. Itu makna istiqamah tu. Doktor, saya nak bertanya berkaitan tentang satu perkara ni perihal apabila kita berbelanja, kadang-kadang bulan puasa ni kita menganggap bahawa saja tak apalah, bulan puasa ni kan bulan mengamalkan ibadah kan. Nak belanja tak apa, sedekah lebih sikit, beli pun macam niat tu nak beli, nak bersedekah kan, nak bantu kan. Sehingga kadang-kadang berlaku pembaziran. Dalam konteks ini bagaimana Islam melihatnya? Dalam niat untuk kita membantu, tetapi dalam masa sama kita juga melakukan suatu bentuk pembaziran. Baik, bagus. Itu benda yang agak baik soalan tu. Baik. Kalau kita membeli, duit kita kan, kita boleh beli. Dan kita niat kita baik tu. Kita nak bantu dia, tolong dia sustain dia perniagaan dia. Okey, itu memang niat yang amat baiklah. Namun niat tu pun tidaklah memadai kalau perbuatannya itu tidak betul perancangannya. Macam nak semayang, kita nak tarawih kan. Nak tarawih ke nak semayang biasa ke, niat dah ada bagus, alhamdulillah. Tapi bila kita buat salah pun tak bagus juga. Oleh demikian niat tu cantik kita adakan dalam setiap kita punya bayaran tu. Saya bayar ni untuk bantu pakcik ni jual air kan, jual sekian. Namun juga kena berpada-pada kerana kalau kita nak buat kebaikan langsung dengan pemberian, mungkin sedekah lebih afdal. Jadi masjid yang terbakar tadi tu mungkin lebih baik untuk dibantu kan. Oleh memang kita kena imbang lah. Sebab itu dalam Islam dia ada panggil fiqhul mizan, fiqh ataupun ilmu tentang penimbangan. Kita nak buat baik, ya. Kita nak beli, ya. Tapi kita timbang-timbang kemampuan dan juga apakah betul itu akan tidak menghasilkan kepada benda yang pembaziran. Kalau kita kata bendanya baik tapi membazir hujungnya, itu tidaklah satu kebaikan. Itu benda yang kita kena timbang lah. Benda yang perlu timbang betul-betul. Hal itulah, hal membeli dan juga hal memberi. Lebih afdal kalau kita cut kita punya membeli kita itu dan diberikan penuh untuk memberi. Itu lagi cantik kan? Itulah apa pun dah menimbang. Dan juga kita memperlihatkan dan juga kita mengkajilah. Wallahu a'lam. Okay. Baik, bercakap pasal sedekah ni juga, bila tiap kali datangnya bulan Ramadan ni, itulah antara musim ataupun waktu di mana ramai orang yang akan berebut-rebut untuk bersedekah. Antaranya perkara itu sendiri adalah perkara yang baik untuk kita nak bersedekah, memberi makan pada anak-anak yatim dan sebagainya. Tetapi kadang-kala ternampak benda itu sesuatu yang seperti dibuat untuk menunjuk-nunjuk dan seterusnya menjurus kepada pembaziran lah macam tu. Jadi untuk keadaan yang sebegitu, komen doktor sendiri. Okey, baik. Kalau saya boleh kaitkan, ketika Ramadan, dia kalau dia memberi, akhirnya bazir tu mungkin akan berlaku ketika penajaan buka puasa kot. Biasa kan, itu pun dah pun disebutkan dalam khutbah di KL minggu lepas berkaitan pembaziran dalam majlis buka puasa, penajaan dan sebagainya. Betul. Tak nafikan pemberian untuk berbuka puasa adalah benda yang bagus. Beri buka puasa, orang susah makan, kan? Anak-anak yatim yang susah dan sebagainya, benda yang amat-amat baik ketika puasa ataupun ketika Ramadan. Namun bila kita memberikan itu, walaupun namanya memberi, walaupun namanya mungkin bersedekah, tapi kalau ke arah ataupun dalam bentuk yang tidak sihat, contoh ya, bukan akan memberilah alangan solat sekalipun. Solat ni memang benda yang mulia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhirnya kita buat kerana riak kan. Buat kerana nak tunjuk orang kat bos kita rajin sembahyang sebagainya. So benda tu juga akan merosakkan. Kalaulah kita memberi, bagus, orang anak yatim, orang susah kan, memerlukan, jemaah masjid sebagainya. Tapi akhirnya benda tu pembaziran berlaku. Jaranglah kan, tak habis exactly kan. Dia kaedah kita mungkin wallahu alam, saya pun tak pastilah. Mungkin kita punya prinsip kot biar berlebih. Sedangkan prinsipnya elok biar habis. Kan kita buat konduri ke, buat penajaan buka puasa ke, biar berlebih. Tak apa boleh bungkus. Sampai tak bungkus pun. Dan kadang-kadang buang, bukan sometimes, many times. Berkali-kali kita akan membuang. Oleh demikian benda tu walaupun niatnya baik, tapi bila pelaksanaannya tidak baik, maka hujung pun tidak baik walaupun niat itu baik. Dia tidak, kebaikan itu tidak sempurna dilakukan di proses tidak sempurnalah. Yes, ada perasaan kebaikan pada niatnya, cuma perlu dirancang akan pelaksanaannya agar lebih baiklah. Okey, dalam hal ini juga ada beberapa tindakan diambil oleh setengah pihak apabila menganjurkan satu majlis itu makanan tidak habis. Kemudian kaedah yang digunakan adalah
menyedekahkan kepada pihak-pihak lain. Sebagai contoh, mereka di jalanan disedekahkan ataupun kepada anak-anak yatim. Makanan-makanan yang setengah orang akan menganggap seolah-olah macam sisa. Adakah perkara ini dalam konteks bersedekah itu adabnya? Second hand lah. Okey, baik. Kita makan banyak dan kita pun membuat, kita panggil sebagai plan B lah. Kalau kita habis, kita akan sedekahkan ataupun akan agihkan. Masa kita agih lah kan. Bukan nak kasih kat dia pun awalnya. Kasih kat ni, tapi tak lebih kita habis kasih kat dia. Baik, secara dasarnya pemberian itu wajarnya yang terbaik. Apa-apa kita beri pun sebenarnya yang paling baik ataupun secara urufnya orang boleh terima. Okey, dia ada beberapa kategori. Masakan atau makanan ataupun minuman ke apa ke yang masih lagi memang fresh. Cuma kita nak agihkan tak habis. Dan bila tak habis di situ, kita bagi pada orang lain dalam keadaan yang sama. Dia punya level quality je saya itu okey. Contoh makanan sejuk beku kan. Memang yang sama, yang datang baru pun dapat sama, yang lebihan pun sama. Cuma ada beberapa makanan. Contohnya kalau kami pergi conference di hotel-hotel, kita akan tanya. Ni kalau buffet tak habis tu macam mana? Jawapannya mudah. Kami kena let go lah, bahasa mudahnya. Mana buang lah. Takkan mungkin kami nak agih kan. Sebab apa? Kualiti. Mungkin dah kurang kualitinya, mungkin akan menyebabkan keracunan makanan. So, siapa nak tanggungjawab? So, it's better kita buang. Okay, kalau macam tu, mana ada pertimbangan juga. Kalau dia berikan kurang kualitinya, mungkin akibatkan kerana negatif. Orang makan sakit perut. Dah pula jadi isu lain pula. Betul. Kena ambil kira semua tu. Namun, lebih cantik. Kita setuju dengan membuat, kita panggil plan yang kedua. Kalau tak habis tu, kita kena juga agihkan semampu kita lah. Bukan nak agihkan habis juga. Semampu kita agar kita boleh mengurangkan pembaziran. Benda ni perlu dirancang dengan baik lah. Sebab tu memang kita tak boleh menyasarkan buat event tu akan habis ke semuanya. Hatta kalau kita lihat pun contohnya tu agak simple lah. Agak panjang contohnya agak panjang. Kita bekerja, kita cari duit. Kenapa cari duit? Untuk hari tua saya kan. Semua kita akan tua. Tapi jarang kita jumpa manusia ni yang dia kerja tu, dia cari duit untuk hari tuanya. Hari itulah habis dia duit, hari tu mati. Tak pernah. Mesti berlebih. Betul. Ataupun berkurang. Okey. Jadi memang sukar untuk kita merancang. Kita bukan Tuhan kan. Kita boleh merancang sahaja. Tapi usahalah kalau kita buat penajaan, buka puasa, event apa-apa pun, malam nuzul Quran ke malam apa-apa, jamuan raya, di pagi raya, anggar-anggarlah benda yang anggar semampu kita lah. Memang tak boleh habis. Dan kita buatlah apa yang kita mampu untuk tidak menunjukkan pembaziran yang besar. Mungkin prinsip yang boleh kita ubah tu, biar habis walaupun biar tak cukup asalkan tak membazir. Itu benda yang perlu ditekankan. Orang kita pula lain pula. Kalau pergi rumah, tak dah habis dah. Biar lebih tak apa. Jangan yang datang tu kan. Yang datang tu dah habis dah. Tak hargai kami. Jadi benda tu yang konflik berlaku. Okey. Baik, ini satu program next. Selepas ni saya nak bercakap soal pembaziran di bulan Ramadan. Bukan semata-mata soal pembaziran makanan ataupun wang ringgit, tetapi pembaziran masa ketika bulan Ramadan. Ini perkara yang mungkin kita boleh bincangkan selepas ni. Semua dalam Apa Khabar Malaysia. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kita membincangkan hal-hal berkenaan pembaziran sewaktu di bulan Ramadan ni. Pastinya kalau cakap membazir ni, biasa orang lihat tentang wang ringgit lah. Tetapi lupa tentang bazir masa. Khususnya kita bulan Ramadan ini. Tanya kepada doktor. Kalau kita bulan puasa ni, biasalah kita perlu meningkatkan amal ibadah. Itu antara yang menjadi keistimewaan di bulan ini, kerana lipat ganda itu akan diberikan oleh Allah SWT. Tetapi kita ni kadang-kadang ialah kita faham puasa ni penat, perlukan rehat dan sebagainya. Jadi kita ni kadang-kadang gemar menggunakan masa yang terluang itu untuk menghabiskan untuk kita tidur dan istirahat atas alasan kita puasa. Hari ni saya puasa lah, bagi saya rehat dulu, saya penat. Macam kan? Jadi adakah itu konsep yang sebenarnya yang cuba dibawa di dalam bulan Ramadan ni, ataupun sebenarnya Islam tidak menganjurkan keadaan seperti itu? Ataupun barangkali ada boleh rehat tetapi mengikut kaedah bagaimana yang seharusnya digunakan? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Secara dasarnya puasa ni memang penat. Tak ada siapa pun makin bertenaga masa puasa. Tak makan. Kalau bertenaga tu kena check balik. Kena check. Betul ke tengok puasa ni? mana dia pergi kan. Okey. Jadi memang puasa ni penat, dan kita juga
setengah negara Arab bulan Ramadan ni cuti. Cuti sebulan, memang bulan dia pesta ibadat, pesta sebagainya. Kita pula macam biasa. So adakah kita akan penat? Jawapan ni ya. Adakah kita perlu layan penat tu? Baik, di situ kita tengok. Kalaulah kita akan penat sebab kita bangun awal. Nah, ada yang rajin tu dia akan kiam kejap semayang dan akan makan. For sure bila kita bangun awal dan juga kita akan kiam mulai ataupun bertarawih, tidur lewat. Kalau tidur lewat okey lagi, kalau tengok pula TV sebagainya, lewat lagi buat kerja sebagainya, pasti tidur tu akan terganggu lah. Masa kita terganggu lah. Siang pasti akan penat. Dan kita pun tahu Islam melanjutkan qailulah. Boleh tidur. Tapi dengan syarat izin bos lah. Okay, bos kan kata okay, boleh tidur. Betul. Kejap lah kan. Kejap ya, setengah jam dah memadai. Kalau macam tu dia punya rutin dia, okey, bangun awal. Kemudian siang dia akan ada tidur qailulah kejap. Mungkin lepas zuhur, antara zuhur dan sebelum masuk kerja balik kan, 1 hingga 2. Itu okey, itu normal lah tu. Normal. Cuma kalaulah orang ni, dia tak normal. Dia bangun malam, lepas subuh tidur sampai ke maghrib. Itu tak normal. Itu tak normal. Even lepas zuhur pun tidur sampai ke nak habis asar. Itu tak normal. Sehari ni kalau dalam siangnya tidur setengah jam ke sejam, saya itu okey, itu normal. Tenaga dia malam hari. Tapi kalaulah banyak sangat tidurnya, bahkan 24 jam tu, setengah tu lah tidur. Okay, sebab kalau malam tu dah habis beribadah penat, siang tu nak ganti. Ya, kodok kan. Kodok tidur. Kodok kan. Benda tu memang tak sihat lah. Bahkan sebenarnya kalau kita buat tidur, dia akan lesu. Dia akan lesu. Sebab memang kita dijadikan waja'alna lana libasa, malam tu memang untuk kita lihat, siang tu untuk bekerja, ma'asyah. Kalau kita cuba lawan benda tu, saya nak tidur siang, nak kerja malam. Mereka yang bekerja lah. Tapi yang kita buat, kita tukar kita punya rutin tu, akan terganggu lah kita punya kehidupan. Dan itu bukan objektif puasa sebenarnya. Bahkan orang tadi kata, tak apa, memang perlu ditunjukkan kepenatan kita berpuasa. Itulah kita berpuasa. Itulah kehambaan kita. Saya penat ni, tak tidur pun. Inilah saya hamba ni. Okay, jadi benda itulah yang perlu difahami. Namun, ada orang lain pula, lain perangai dia. Dia kata, aku ni, kalau tak tidur, aku buat benda lain ni. Boleh tengok cerita lah, mengumbat lah kan contohnya, dah kurang pula pahala. Elok aku tidur. Orang macam tu mungkin dah ada dia punya kebaikan untuk dia tidur. Namun, tetap bukan tempoh yang panjang lah. So, untuk tenaga, okey. Untuk takut buat benda yang salah-salah, okey lah, mungkin. Memang bukanlah untuk qada malam tu buat ke siang. Sama juga macam makan lah. Bukan buka puasa, bukan qada makan tengah hari tak makan, bukan. Itu benda yang perlu kita jelaskan di sini. Maknanya bukan masa adalah benda yang penting. Dan kita penat. So, benda itulah, buatlah apa yang kita boleh untuk hilangkan kita punya kepenatan. Namun bila siang untuk jadikan untuk bekerja, cukup sekadar seketika dia akan mengembalikan balik kita punya tenaga, insya-Allah taala. Benda tu kena praktis lah tu. Kena praktis. Bukan benda sehari boleh buat kan. Kena praktis. Itu saja, insya-Allah. Allah alam. Dah selalunya lah kan, bila kita cakap pasal pembaziran masa ni, antara masa-masa yang selalu orang mengambil kesempatan untuk tidur adalah waktu-waktu yang nak dekat-dekat dengan buka puasa tu. Jadi apakah mungkin antara nasihat ataupun apakah yang boleh dilakukan sementara kita nak tunggu berbuka puasa tu, daripada kita tidur, sebaik-baiknya apa yang patut kita buat? Okey, dia kalau tanya paling baik, mengisi masa dengan baik lah. Itu yang paling baiknya. Namun kalau kita boleh perasan ya, tidur itu kita tidur lepas asar tu kan. Tidur lepas asar ni banyak implikasi dia lah. Takut dia bangun dia mengelabah. Dah sahur ke? Dia tak buka lagi. Dia biasa tu berlaku. So betul, tu antara waktu biasa kadang kita buat preparation untuk buka puasa. So ada masa terluang kan. Yes, itu masa yang paling, tapi sebenarnya masa tu yang paling kita fresh sebenarnya. Sebab kita sedang menghadap rezeki Allah ni. Memang kita akan fresh. Rugilah kalau kita bazirkan dengan benda yang tak baloi kan. Sebab kita nak makan, dia akan semangat sedikit. So ketika semangatlah, elok kita buat benda yang dia tak boleh baca buku time tu. Kita penat kerja. Tak mungkin lah ambil Quran ke, buku Quran Allah alam lah. Time-time tu memang time-time penat, tapi kita ada semangat nak makan. So buatlah something bagi saya lah. Tengok umur kan. Orang tua ni tak buat apa, mungkin benda time tu lah dia nak duduk. Dia nak baca benda yang light. Okay? Light boleh baca. Novel. Kalau orang Islam yang agak tu berzikir ketika itu kan, bukan suruh zikir kuat pun, hati pun cukup dah. Orang muda nak buat apa? Nak buat apa tu?
apa kita suka buat. Tapi benda manfaat lah. Kita akan suka dengan kita punya gadget lah kan, untuk scroll. Tapi scroll something yang boleh manfaat lah. Yang manfaat banyak kan. Kawan kita share. Dan ni dia share macam-macam kan. Drama TV pun banyak rancangan-rancangan. Banyak. Waktu petang. Banyak. Benda saya rasa benda, tapi like benda yang tak heavy. Kita dah penat kerja siang. Melainkan yang tadi shift tu, tukar shift tu. Siang tu memang tidur je. Memanglah dia kena buat ni agak berat sikit lah sebab dia tidur lama. Tapi kita yang bekerja siang ni, time tu lah kita akan relax. Namun, buatlah sikit manfaat sahaja. Berfikir ke, main sudoku tu. Boleh juga. Yang tidak membuang masa lah kita bila. Yes. Doktor, dalam masa sama juga, kita perlu faham bahawasanya bulan puasa ini adalah bulan untuk kita meningkatkan amal ibadat, untuk meningkatkan lagi pahala kepada kita. Kita tak nak pahala itu dibazirkan. Jadi saya nak tanya, apakah amalan-amalan apa tu, tindakan-tindakan yang barangkali kita anggap biasa, tetapi akhirnya sebenarnya tindakan itu ketika dilakukan bulan Ramadan ialah tindakan yang akan membazirkan pahala puasa kita. Okey, baik. Dia bulan Ramadan adalah bulan yang panggil sebagai kita nak menggandakan. Gandakan tu bukan time tu je. Satu tempat permulaan untuk seterusnya. Baik, tapi ini peluangnya Allah beri peluang. Ada benda yang kita buat pada awalnya kadang-kadang nampak cantik, tapi ujungnya membazir. Betul. Contohnya ni mungkin contoh pada pandangan saya lah. Contoh kita kaitkan bila kata bazir ni dua benda lah akan pergi, sama ada pada wang ataupun pada kita punya masa. Contoh, kita di bulan puasa, semua boleh kata Malaysia punya budaya, bukan Malaysia, satu dunia pun. Kita akan buat preparation untuk raya. Normally 10 hari terakhir lah, seminggu terakhir kan nak raya. Itu memang bulan habis lah. Bulan habis, time pula cari daging lembu lah, kan cari nak buat rendang. Okey, silakan lah. Dengan niat saya untuk menghargai hubungan keluarga yang datang rumah nanti. Macam niat kan, malam raya takbir lah. Bagus, tu benda yang bagus, niat yang bagus. Tapi kadang-kadang dia punya persediaan tu makan masa sampai seminggu. Dan sedangkan hari-hari akhir Ramadan ni yang patutnya dikejarkan kepada ibadat. Tapi kita spend niat baik tu untuk keluarga, nak cari duit sikit untuk beli duit raya, tak nak murah, bagus. Tapi kita telah pun membajakan benda yang lagi penting untuk benda yang tak begitu penting. Bukan salah, tak. Tapi itulah kesilapan kita rancang. Nak buat rumah, kemah rumah, benda yang bagus. Sedangkan boleh buat sebelum Ramadan. Tapi benda tu dah jadi budaya kita. Untuk menyambut raya tu, kita dah pun mengabaikan kelebihan hujung Ramadan tersebut. Itu benda yang agak merugikan lah. Tapi sebab apa permulaan dia? Sebab kita punya budaya dan kita punya pemikiran macam tu. Bagus juga kan, kita nak sambut keluarga, anak menantu balik. Tapi bukan sedemikian dia punya caranya lah. Pakailah kita boleh spend sejam 2 jam untuk preparation. Tapi bukanlah sampai 2-3 hari keluar, masuk balik rumah dan sebagainya. Benda tu agak merugikan lah kita. Okay, tu benda tu awalnya macam baik, ujungnya macam tak baik lah. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih atas buah fikiran juga maklumat yang diberikan kepada kita berkaitan tentang isu pembaziran bulan Ramadan ni. Jangan ingat hanya bulan Ramadan ni membazir itu tentang RM1 saja. Masa juga antara perkara yang sering kali kita abaikan sehingga kita lupa betapa berharganya bulan Ramadan ini. Dan antara yang menarik juga bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Jangan kita lupa tentang malam yang cukup istimewa ini dan perlu untuk kita kerjakan. Terima kasih sekali lagi Doktor atas perkongsian ini. Baik, selepas ini kita nak saksikan pula laporan daripada wartawan rakan kami berkaitan tentang isu empangan. Tetapi kali apakah dia? Jom kita sama-sama saksikan. Jom. Baiklah, terima kasih. Kelewatan tiba tenaga kerja mahir dari China berikutan pandemik COVID-19 menyebabkan projek empangan air cinta mata di Gudang 4 Tawau tidak dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Dan Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Kejayaan Negeri, Datuk Shah Helmi Yahya berkata keperluan tenaga kerja mahir yang tidak dapat dipenuhi itu membawa kepada projek empangan di Tawau tergendala. Namun katanya difahamkan semua tenaga kerja berkenaan sudah tiba selepas China membuka pintu sempadan dan projek itu dapat diteruskan semula. Dan katanya turut berharap projek itu dapat disiapkan dalam tempoh 3 tahun dari sekarang supaya masalah bekalan air serta banjir di Tawau dapat ditangani kerana projek berkenaan sepatutnya siap dan boleh digunakan pada hujung tahun 2024. Dan sementara itu, seramai 246 pendatang tanpa izin warga Indonesia dihantar pulang ke negara asal menggunakan feri menerusi
menerusi program pemindahan tahanan Parti Siri 6 dari Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Nunukan Indonesia baru-baru ini. Dan kesemua mereka sebelum ini ditahan dan ditempatkan di Depo Imigresen Tawau selepas didapati melakukan pelbagai kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959, 1963 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Sabah, Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata kesemua yang dipindahkan membabitkan 206 lelaki dan 40 wanita. Jumlah pecahan jantina dalam pengusiran kali itu adalah membabitkan tahanan dewasa purata usia dari 19 hingga 89 tahun. Sekian itu saja laporan ringkas dari Sabah. Terima kasih. Assalamualaikum, hai, kami Nastia. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak daripada kami dan jangan lupa bangun sahur. Assalamualaikum semua, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam yang sedang menonton. Semoga bulan ini memberi 1001 keberkatan untuk kita semua. Salam Ramadan. Assalamualaikum, saya Naim Daniel di sini nak ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita lebih baik pada masa yang sebelumnya dan supaya kita semua sentiasa bersederhana dalam apa yang kita lakukan, okey? Take care semua. Hai semua, kami Insomniacs dan kepada semua penonton bernama kita mau ucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Ramadan. Baik, itu adalah ucapan ataupun kata semangat lah kita panggil kan daripada rakan-rakan artis kita bersempena dengan bulan Ramadan yang baru bermula pada hari ini. Betul. Dan pastinya bulan Ramadan ni juga kita tak nak bazirkan, tadi sebut bazirkan masa, bazir masa dengan menyebarkan perkara-perkara yang tidak betul. Betul, terutamanya kita kan sekarang ni suka zaman yang suka forward benda yang macam-macam. WhatsApp banyak dah. Saya terima pagi ni penuh dengan macam-macam berita khusus di WhatsApp lah, sebab WhatsApp antara tempat paling pantas orang menyebarkan maklumat. Betul tak betul tu cerita lain. Yang penting mereka yang dulu. Siapa yang sebarkan dulu. Okey. Okey, jadi pada hari ini kita ada seorang tetamu daripada MyCheck Malaysia kerana pentingnya untuk kita menyebarkan maklumat hanya yang sahih sahaja. Dan kita jangan sebar dulu, MyCheck dulu. Ini tentang satu laman web atau aplikasi juga kita panggil sebagai MyCheck yang menjadi rujukan utama untuk kita semak dahulu sebelum kita berkongsikan. Fatin Najmi bersama dengan kita untuk pagi ini merupakan salah seorang fact checker. Fakta. Okay. Fact checker. Saya rasa kisah nak cakap dengan Fatin. Saya rasa macam saya boleh jadilah penyimak fakta ni, ya. Sebab you I'm a very detailed person. Yes. Dua orang saya risaukan, saya takut apa yang saya cakap semua salah ni. Yes. Okey, baik, kita nak cakap dulu tentang MyCheck ni. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, tapi yang tahu mungkin tak tahu secara mendalam tentang MyCheck ini. Boleh terangkan berkaitan tentang MyCheck yang dibangunkan ataupun yang sedang dilaksanakan oleh Fatin ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fasha dan juga Ashraf. Okey, saya Fatin Najmi dari MyCheck Malaysia. Apa itu MyCheck Malaysia? MyCheck Malaysia adalah satu inisiatif semakan fakta yang mana kami membantu rakyat Malaysia untuk memperjelaskan isu-isu apa yang tular di social media ataupun seperti Ashraf cakap tadi di dari WhatsApp contohnya WhatsApp keluarga, kejiranan. Jadi kami mengambil inisiatif untuk menyemak fakta-fakta, menyemak bahan-bahan yang tular tersebut. Dan kami sebenarnya ditubuhkan pada Mac 2020 pada waktu kemuncak pandemik COVID-19. Waktu kemuncak paling banyak lagi masa terpalsu. Ya, masa tu orang tak tahu lagi apa COVID ni sebenarnya, apa COVID-19. Macam mana boleh jadi? Macam mana elak jadi? Semua orang takut kalau terkena dengan terkena jangkitan COVID-19. Jadi ada yang berkongsikan tips-tips untuk mengelak daripada terkena COVID-19 ataupun jika dah terkena tu macam mana cara nak mengubati. Ada sampai satu tahap yang minta untuk jika terkena COVID-19 boleh minum peluntur. Betul-betul. Ya, ada banyak-banyak teori-teori yang orang keluarkan kan sebab ialah benda yang kita tak tahu. Betul. Jadi adanya MyCheck ni untuk kita periksa dulu fakta-fakta dan sebagainya. Jadi bila bercakap pasal MyCheck Malaysia ni, macam mana antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengesahkan ataupun macam mana nak semak dan tapis berita-berita yang mungkin benar ataupun palsu? Okey.
seperti mana yang kalau kita tak boleh nak sebut berita. Kalau berita tu fakta lah, betul fakta dah yang betul. Cuma kita apa yang kita dapat adalah bahan dulu. Bahan yang disebarkan dahulu. Jadi apa yang disebarkan dulu, contohnya sebagai yang tadi saya sebut menggunakan minum peluntur untuk daripada mengubati COVID-19. Jadi kami terima semua bahan yang diberikan oleh masyarakat umum. Jadi masyarakat umum boleh semak ataupun kongsikan bahan dengan kami melalui our social media, which is MyCheck Official, ataupun hantar WhatsApp ke 012-232-8414 dan hantar terus kepada kami semak dan kami masukkan dalam satu database. Bila di situ kami buat tapisan. Kami sendiri penyemak fakta kami ada 4 orang akan berkumpul dan buat tapisan. Adakah isu ini betul-betul tular? Sejauh mana dah tular? Kalau dah tular tu berapa kali share, berapa kali telah dikongsikan. Jadi isu ini memberi impak kepada kesan ekonomi, boleh menjadikan kekecohan. Jadi dengan kriteria-kriteria itu kami memberi penerapan jika setiap satu dapat 1 point. Kalau dapat 6/10 kami proceed untuk menyemak. Kami teruskan untuk menyemak bahan tersebut. Dan jika dia tambahlah kalau isu tersebut mendapat pemarkahan 8 ke 9 ke 10, memang kami utamakan itu kerana mungkin ia sedang tular pada waktu itu. Ada pengkelasan. Yes, kami ada. Bukannya semua bahan yang diberikan tu kami boleh semak. Untuk itu berita-berita palsu yang tersebar ini ataupun bukan berita tersebut, maklumat-maklumat yang disebarkan ini termata kena betul. Macam Fatin cakap kan tadi, kalau dah berita maksudnya berita adalah satu fakta. Untuk maklumat-maklumat yang disebarkan ini, bagaimana ianya difokuskan? Adakah ia semata-mata bersumberkan daripada maklumat daripada orang awam ataupun pihak MyCheck sendiri akan alert dengan apa-apa maklumat yang tersebar di sosial media secara khususnya? Betul, terima kasih. Pada awalnya orang awam tak kenal kami lagi sebab kami baru saja bermula, masih berumur 3 tahun lah pada tahun ini kan. Jadi orang tak tahu lagi. Jadi inisiatif kami sendiri membuat social media monitoring every day, setiap hari datang pagi-pagi oleh klikkan beberapa 1 jam pertama memang akan scroll Facebook, Twitter, Instagram, TikTok untuk tengok apa yang tular pada hari ini, apa yang tular dalam minggu ini. Jadi kami kumpulkan bahan, masukkan sendiri dalam our database. So memang macam itulah kerja kami. Dan apabila kami mula ramai dah mula mengenali kami, ada mesej-mesej yang dihantar melalui WhatsApp. Jadi kami terima dan akan kami semakkan apa yang orang ramai beri kepada kami lah. So cara kami ada 2 cara lah, manual ataupun automatic akan dapat. Tapi semuanya betul-betul manual akan buat. Baik. Buat masa sekarang ni lah kan, Fatin, agaknya apakah tahap orang kata lupa dah kata kefahaman ataupun tahap kesedaran rakyat Malaysia tu betapa pentingnya memeriksa dahulu sesuatu maklumat itu sebelum menyebarkan kepada orang ramai. Kita jujur. Tak nak berlapis-lapis, jujur saja. Baiklah, kita tak boleh nak bagi judgement ataupun satu ni, tapi macam mana mungkin kalau dari kajian yang dibuat, kita masih di peringkat sederhana lah. Sebab seperti mana kita tahu macam mana kita seronok untuk berkongsi maklumat, bahan yang diterima di social media tanpa menyemak terlebih dahulu. Masing-masing nak jadi yang pertama untuk memberikan maklumat tersebut. Jadi seharusnya kita mengambil inisiatif untuk berehat, macam bertenang sebentar. Kalau benda itu atau bahan yang diterima itu mengganggu emosi anda, membuatkan anda rasa macam marah ataupun rasa macam seronoknya macam tu, that might be something. Red flag lah tu. So macam tenang dia, baiklah, mungkin kita boleh semak dahulu, hantar kepada MyCheck ataupun boleh semak sendiri. Sebenarnya setiap laporan yang kami buat dan kami naikkan di mycheck.my, apa yang kami naikkan tu semua tu kami nyatakan secara detail macam mana kami menyemak fakta. Cara kami Google pun kami screenshot. Jadi kami mendidik rakyat Malaysia sama-sama untuk menjadi penyemak fakta. Macam tu. Malah pernah jadi penyemak fakta. Fatin dah boleh baca relax. Kalau 4 orang ni penat tahu sebenarnya Fatin genting sebenarnya untuk menguruskan perkara ni. Bercakap soal perkara ni, saya tengok trend lah kan, macam sekarang bulan puasa kan, ada tak dah banyak tak maklumat palsu yang telah pun disebarkan? Hari ni mungkin boleh kongsikan sikit lah. Sebelum ini kita ada terima, dia macam ikut musim, betul. Dia ikut musim. Kalau nak bulan puasa ni musim buah kurma. So macam musim buah kurma cakap, dalam bahasa Inggeris lah yang kami terima, yang mana kurma ni dah dijangkiti COVID. Sebab sebenarnya penyakit corona tu dah berasal dari lama dah ada
perkataan corona. Tapi bila orang dah start highlight, dan sebenarnya bila kita tengok balik, dia disebarkan pada tahun 2017 yang mana tak wujud lagi COVID-19 waktu itu. Dan kurma dari Israel, jenama-jenama ini jangan makan. Jadi kami semak melalui yang itulah. Jadi sebenarnya benda-benda itu berlaku mengikut musim. Berita palsu pun dia disimpan. Okey, itu adalah berita palsu. Itu adalah maklumat palsu. Maklumat palsu. Jadi jangan sebarkan lagi. Kalau WhatsApp banyak, sebar dulu sini. Okay. Betul. Tak, dari segi inilah, bila kita menyebarkan maklumat palsu ni, antara salah satu kesan negatif dia adalah kita sebenarnya juga menyebarkan propaganda. Terutama sekali bila inilah isu-isu Israel dan Palestin sebenarnya. Apakah kepentingannya sebenarnya untuk kita membantras penyebaran maklumat palsu ni supaya tidak berlaku ataupun timbul kekecohan antara rakyat Malaysia? Betul. Sebab kerana apa yang kita semak, MyCheck semak apabila yang menggaguh-gugatkan tenteraman, memberi kebimbangan kepada rakyat Malaysia. Okey, jadi kalau wujudnya propaganda yang mana sebenarnya orang sengaja mereka cerita untuk kepentingan peribadi dan juga dia punya sendiri. Jadi itu adalah salah satu memang cara propaganda orang ramai untuk menyampaikan. Jadi merupakan kepentingan untuk kita, untuk orang ramai berusaha untuk melakukan yang terbaik dan tidak perlu untuk gegas untuk menjadi penyebar yang pertama lah. Sebagai contoh, pada waktu PRU 15 yang lepas, kami menerima pelbagai isu, tetapi kami menapislah yang mana MyCheck tidak dipengaruhi oleh mana-mana parti politik, ahli politik dan juga individu. Kami tidak menyemak ahli politik, parti politik dan juga manifesto. Itu adalah pegangan kami untuk remain unbiased. Belum masa PRU tu saya ingat lagi macam-macam kata kalau individu ni ada ideologi itu, ideologi ini. Parti politik itu dipengaruhi itu dan pengaruhi ini, macam-macam kan, mesti tak tidur malam. Okey, alright, untuk perancangan masa depan, sekarang ini kita sudah ada website. Adakah selepas ni akan ada aplikasi yang mungkin lebih mudah untuk disebar, dan juga aplikasi yang barangkali bersifat interaktif, bukan semata-mata kami sebagai pelanggan ataupun orang awam untuk menyemak, tetapi kami juga boleh muat naik di dalam tu maklumat-maklumat. Mungkin kita semak lah, boleh kita masuk ke dalam tu terus aduan ataupun semakan tersebut barangkali. Okey, aplikasi tu mungkin ke depan lagi, tetapi dalam masa ini kami sedang membangunkan live chat dalam our website. Jadi senang untuk terus semak di live chat dalam our website, dan kami terus boleh respon kepada apa-apa informasi daripada orang awam tu sendiri. Itu adalah plan kami lah. Nanti kan kalau benda situ keluar, dia akan beroperasi 24 jam ke macam sebab macam kita lah, siang tu jarang lah kita nak buat, malam tu kan kan pukul 2-3 pagi tu baca pula benda yang kan, so macam alamat nak check lah kan. Boleh ke kita melakukan? Okey, boleh. Kami menerima pukul berapa pun tak apa, tetapi kami kalau isu itu sangat urgent ataupun memerlukan ketepatan dalam penyemakan, kami akan memberikan jawapan dalam masa 24 jam. Sebab satu berita yang satu maklumat yang tular tu kami ambil tempoh normally seminggu. Tetapi kalau yang urgent 24 jam dan kadang-kadang tak sampai. Sebagai contoh waktu ada harimau kata yang terlepas di Melawati. Jadi disertakan dengan video sekali. Jadi kami sebenarnya dah pernah buat laporan tersebut. Video tu bukan berlaku di Malaysia, harimau yang berjalan tu. Dia berlaku di Tamil Nadu, India. Jauh jadi macam itulah. Jadi kami kata orang kat Melawati dah takut kemesah, dah takut nak keluar. Kata takut harimau dekat zoo terlepas lah apa. Jadi takut nak keluar. Jadi kami harus bagi pukul, ingat lagi saya wake up pukul 12, habis writing report pukul 4 pagi. Terus blast macam tu. Jadi ikut kesesuaian waktu tu kan tak keluar pula orang ramai. Macam itulah. Itu adalah satu perkara yang mungkin kesannya adalah boleh menyebabkan kebimbangan orang awam, dan ia juga boleh merosakkan. Sebagai contoh dalam ekonomi tadi sendiri, bayangkan kalau kita baru nak berniaga, tiba-tiba orang buat fake kan, maklumat palsu berkata tentang perniagaan kita ini ada kaitan dengan benda-benda tak elok, akhirnya akan membankruptkan kepada pengguna sendiri. Ini antara kesannya. Dan sebagai penghujung ini juga, barangkali Fatin nak berikan sedikit pesanan lah kepada seluruh rakyat Malaysia ni,
ni. Lagi bulan puasa ni kan. So barangkali sekarang ni hati dalam keadaan tenang, suci. So kita dah kena ubah dah cara hidup kita supaya tidak mendahulukan berita-berita yang kita tidak pasti. Betul. Okey, kami juga sangat terbuka dengan sebarang kerjasama ataupun mahu dibuat bersama-sama dengan organisasi luar, dan juga kami sangat terbuka untuk memberikan latihan kepada mana-mana pihak yang berminat tentang semakan fakta. Juga akhir sekali our slogan is jangan sebar melulu, my check dulu. Itu dia. Jangan sebar melulu, my check dulu. Okey. Terima kasih Fatin Najmi atas perkongsian yang cukup menarik, dan kita harapkan agar seluruh rakyat Malaysia ramai-ramai sekarang ini jadikan sebagai my check website sebagai bookmark utama, favouritekan dia dalam semua aplikasi telefon ataupun komputer masing-masing, dijadikan sebagai bahan rujukan utama untuk menyimak sebarang maklumat. Betul, dan sebenarnya semua antara kita boleh jadi penyimak fakta. Baik, kita sudah pun berada di penjuru rancangan, dan insya-Allah petang ini hari pertama anda nak berkunjung ke bazar Ramadan. Sekali lagi saya ingatkan, janganlah kita membazir di bulan Ramadan ini. Betul. Kerana pembaziran itu amalan yang sia-sia, dan ia juga akan mengurangkan pahala kita, kerana di bulan Ramadan ini kita nak pastikan supaya pahala kita berlipat kali ganda, insya-Allah. Saya nak beli nasi kerabu je petang nanti. Satu je. Satu je. Baik. Pucik. Dah. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Lagi. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Assalamualaikum. Bye. Senyum segar di pagi hari.